Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, jualan agro dan mega madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman Sesawang Malaysia Madani. Ya, bersempena dengan itu juga di Kuala Selangor 23 sehingga 25 Februari 2024. Seperkara lagi, ini juga sebenarnya dilaksanakan sepanjang tahun iaitu Jualan Agro dan Mega Madani 2024. Ya, untuk kita bercakap berkenaan tentang bagaimanakah Jualan Agro dan juga Mega Madani 2024 ini diterjemahkan. Untuk itu kita bersama dengan Tuan Muhammad Taqiyuddin Zakaria, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Apa khabar Tuan? Terima kasih kerana bersama dengan kami. Tadi kita sudah menyaksikan sedikit perkongsian berkenaan tentang Madani di Selangor yang akan berlangsung 20 pada hujung minggu nanti. Tetapi sebelum itu kita nak menyatakan tentang tercetusnya idea ataupun program Jualan Agro dan juga Mega Madani ini. Terima kasih Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih sebab dapat menjemput saya ke Angkasa Puri hari ini. Dan saya rasa amat bersyukurlah sebab saya dapat menjadi sebahagian daripada penggerak dan juga untuk menghebahkan satu program yang saya rasa sangat bermanfaat untuk rakyat dan saya sangat bertuahlah dapat berkongsi inisiatif ini kepada semua. Untuk makluman semua, Jualan Agro Mega Madani ini kita akan laksanakan buat pertama kalinya secara mega di program Madani Rakyat pada 23 sampai 25 Februari. Bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Dan balik kepada soalan Ismail tadi, saya imbas kembali kerajaan ini setiap hari sedaya upaya untuk kita menangani kos hari hidup, cabaran-cabaran yang berkaitan untuk kita berusaha sedaya mungkin lah. Dan target kita juga adalah untuk memastikan bahawa tahap keselamatan makanan kita berada di tahap yang terbaik. So bila kita cakap tentang tahap keselamatan makanan, kita akan bercakap tentang 4 perkara. Yang pertama is availability. Ada, barang ada. Kalau tak cukup, pengeluaran kita akan import yang mana tak cukup. So kita kena pastikan barang tu ada. Barang makan. Makanan ni hari-hari orang nak makan. Kedua, kita akan pastikan accessibility. So Jualan Agro Madani ini dia adalah sebahagian daripada outreach program kita untuk memastikan accessibility itu berlaku. So accessibility ni apa dia? Rakyat dapat capai bekalan makanan tu. Kalau rakyat tak dapat capai pun, tahap keselamatan makanan, food security kita berada di tahap yang tidak baiklah. Yang ketiga adalah affordability. Rakyat dapat beli. Rakyat dapat beli. Dan yang keempat ialah food safety. Makanan itu selamat untuk dimakan. So dengan adanya 4 elemen ni, tahap keselamatan makanan kita berada di tahap yang terbaik. Dan setiap hari government, kerajaan berusaha sedaya mungkin melalui salah satu inisiatif kita melalui Pasukan Petugas Khas Reformasi Agensi STAR yang initiate program ini sebagai salah satu program untuk kita intervensi kerajaan untuk kita mengukuhkan lagi rantaian bekalan makanan negara. Dan program ini sebenarnya banyak program-program sebenarnya yang seumpamanya Jualan Agro Madani for example yang kita dah adakan sejak daripada bulan 4 tahun lepas lagi. Bulan 4 tahun lepas sehinggalah sekarang berterusan. Hampir setahun. Hampir setahun. Hampir setahun. Dan ada juga inisiatif-inisiatif yang sama dimainkan oleh semua kementerian-kementerian yang lain. Jualan Rahmah dan sebagainya. So Jualan Agro dan Mega Madani ini sebenarnya kita mengkonsolidasikan semua inisiatif ini di bawah satu payung, Jualan Agro dan Mega Madani, untuk semua rakyat dapat semua program dapat disatukan di bawah payung di bawah program Madani Rakyat ni, dan semua rakyat akan dapat akses kepada semua tawaran-tawaran di bawah program ini. Merangkumi kepada beberapa aspek tadi, affordability, accessibility dan juga food security. Saya difahamkan ia juga satu penjanamaan semula kepada jualan terus dari ladang yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Maka ini agak menarik kerana kita menyaksikan kalau dijual terus kepada pengguna ataupun pembeli, pastinya harganya lebih kompetitif. Betul, Ismail. Sebelum ni pun kita ada program-program seumpama ini. Dan kerajaan sangat dinamik.
kita melihat kepada perubahan situasi semasa. Kita berdepan dengan geopolitik yang tidak menentu, global. Ketidaktentuan pasaran, ketidaktentuan harga input makanan. So kita kena jadi lebih dinamik untuk mensesuaikan semula program kita dalam keadaan ekonomi dan situasi semasa. Cuma objektif dia tetap kekal. Which is kita satu pengeluar ni kita dapat satu platform untuk pengeluar memasarkan terus kepada pengguna. Kesan limpahan dia tu adalah sebab kalau ikutkan daripada contoh program jualan agro madani, 80% adalah usahawan muda. Untuk kita attract usahawan-usahawan muda menjadi pengeluar dalam industri ini, saya ingat bukan senang inisiatif tu. So macam mana kalau dia akan demotivate kalau dia tak dapat nak memasarkan pengeluaran masing-masing. So apa yang kita buat ni adalah satu platform untuk pengeluar memasarkan terus kepada pengguna dan pada masa yang sama dia akan meningkatkan pendapatan dan akan kuranglah satu layer pemasaran tu melalui orang tengah. Kedua yang kita nampak adalah penawaran harga yang lebih kompetitif, yang lebih munasabah. Saya tidak kata murah, tapi lebih munasabah dan berpatutan. For sure dia akan lebih murah daripada pasaran, tapi kita tak nak gunakan perkataan tu. Sebab berpatutan. Berpatutan. Penawaran harga yang kita bagi kepada pengunjung adalah 10 ke 30%. Kalau untuk maklumat Ismail, tahun lepas sampai sekarang kita dah buat 6,346 kali jualan agro madani sepanjang 365 hari. Sepanjang daripada bulan 4 sehingga ke bulan Februari. 6,346 kali. Dan kita target kepada projek perumahan-perumahan rakyat yang berkepadatan tinggi. Golongan miskin bandar kepada pejabat-pejabat kerajaan. Jadi kita ada target kita sendiri. Dan hasil penjimatan, nilai penjimatan yang dapat kepada isi rumah, setiap isi rumah 10 ke 30%. Misalan kalau selalu kita beli RM300 atau RM100, kita dapat jimat RM30. Dengan adanya jualan-jualan yang sebegini. So RM30 kita bolehlah beli perkara-perkara yang lain lah, top up kredit ke, ada lagi perkara yang boleh dijimatkan untuk here and there, untuk dimanfaatkan perbelanjaan itu. Tetapi apabila dirangkumkan bersekali di bawah satu lembayung, iaitu jualan agro dan juga mega madani ini, mungkin pengunjung-pengunjung dan juga pengguna ingin mengetahui apa yang bakal ditawarkan dan apa yang terkandung di dalamnya dan apa yang boleh dinikmati sekiranya mereka berkunjung dan juga menyantuni jualan agro dan juga mega madani itu. Terima kasih Ismail. Pertamanya saya nampak bahawa program ini sangat-sangat bagus sebab dia salah satu outreach program untuk kita meningkatkan accessibility rakyat dan kita beri alternatif accessibility kepada rakyat untuk capai makanan-makanan atau sumber bekalan makanan yang lebih kompetitif, yang harga kompetitif dan juga dari segi kualitinya dijamin. Keselamatan makanan ataupun food safety itu terjamin. Dan apa yang kita dapat tawarkan kepada jualan agro dan mega madani pada kali ini adalah kita akan ada 23 kemah jualan, 23 kemah jualan dan 7 food truck yang mana usahawan-usahawan kita akan panggil untuk terus menjual kepada rakyat. Dan pada masa yang sama kita pun ada promosi combo seperti di hadapan saya ni, dua ni. Bakul jualan ni? Bakul jualan memang promosi combo. Tapi yang ni akan kita tengok dari segi, sebab dia perishable item. So kita akan tengok dari segi kesesuaian pada masa itu. Ayam ada, tepung, sayur, minyak, telur. Kita akan ada 1,000 setiap hari. 1,000 bakul setiap hari. So kalau harga market dia RM15 mungkin. RM15, RM17. Tapi kita akan jual satu bakul ni RM10 saja. RM10. Itu impact dia bila kita dapat jual terus kepada rakyat. Dan keduanya kita ada 5,000 kampik beras. Ni kalau tak cukup kita top up dori. 5,000 kampik beras sepanjang 3 hari tu. Dan lebih 1,000 ekor ayam bulat. 3 ekor lembu kita akan potong. Lembu-lembu tempatan, so kita akan dapat kesan limpahan dia kepada pengusaha-pengusaha tempatan juga. Dan lebih 300 kg hasil laut, udang, ikan, sumber-sumber protein yang lain daripada hasil laut, dan 5 tan buahan dan juga lain-lain produk. Itu sepanjang 3 hari itu? Sepanjang 3 hari. Kalau tak cukup, jangan risau, kita akan top up. So saya minta kalau boleh semua turunlah. Hari ni hari Sabtu orang kata, orang ramai pergi ke pasar. Tapi tahan dulu. Beli mana ada dulu. Sebab minggu depan kalau tak kita pergi sana boleh dapat lebih sikit.
Ya, apatah lagi yang berada berhampiran di Kuala Selangor. Ini peluang yang cukup baik lah, saya kira. Namun strategi yang dilaksanakan oleh pihak kementerian bagi menjalankan dan juga melaksanakan jualan agro dan mega madani ini, Tuan. Ini salah satu usaha yang berterusan, yang berterusan oleh pihak kerajaan. Okey. Dan untuk makluman program Madani Rakyat ini akan dilaksanakan di 6 zon. So kita akan berada di 6 zon tersebut. Okey. Dan pada masa yang sama memang sasaran kita adalah untuk adakan 5,000 kali lagi kekerapan pada tahun ini. Okey. Kan 5,000 kali lagi kekerapan. Dan kita punya target dia ada satu segmen pasar tani yang akan berterusan dan dekat satu-satu kawasan lokaliti tersebut. Itu memang permanen. Itu permanen. Okey. Permanen. Ada pasar tani kekal, pasar tani yang ada dia punya dekat sementara tapi rutin dia memang di situ hari itu dan di situ beberapa kali seminggu. Cuma kekerapan ni kita akan jadikan sebagai salah satu untuk sumber alternatif. Ya, sumber alternatif untuk kerajaan intervene. Intervensi kerajaan bagi menangani kos sara hidup dan juga beban rakyat di sesuatu lokaliti. Okey. Dan target kita adalah untuk ke pejabat-pejabat kerajaan, kan? Ke pusat atau perumahan-perumahan, kan? Perumahan rakyat, kan? Yang mana mereka ni lebih memerlukan, dan especially kepada golongan B40. Ya. Itu yang ramai bertanya kerana tidak mahu ia hanya bersifat one off ataupun hanya mungkin pada suatu atur cara ataupun event-event tertentu. Apakah ini akan diteruskan, diperbanyakkan, malah kekerapannya itu akan menjadi orang kata suatu perhatian kepada rakyat untuk mendapatkan peluang ini bagi harga yang lebih berpatutan dan kompetitif tu. Kekerapan ni pun bergantung kepada sambutan. Okey. Bergantung kepada sambutan. Dan sambutan sangat menggalakkan. Kalau Ismail untuk maklumat. Sebelum ini macam mana sambutan? Sebelum ini nilai jualan yang kita dapat melalui program-program yang kita laksanakan sejak bulan 4 tahun lepas. 113 juta, 113.82 juta. Nilai jualan. Nilai jualan, nilai transaksi yang berlaku, kan? Dan pengunjung ada 3.4 juta. 3.4 juta tu dia lebih kurang macam 2.89 juta isi rumah. Okey. Maknanya 2.89 juta isi rumah mendapat manfaat daripada program ini. Dan nilai penjimatan yang tadi 10 ke 30% tu kita rekodkan. Nilai penjimatan kepada transaksi 113 juta ni sepatutnya dia akan jimat 33.46 juta. So nilai penjimatan isi rumah 2.89 juta ni adalah total jumlah dia ialah 33.46 juta. Itu contoh kalau belanja yang tadi saya cakaplah RM100 dijimat RM30. So kalau kita consolidate terhadap semua program kita dah laksanakan 33.46 juta isi rumah kita dah berjimat sebenarnya. Kan? So kekerapan itulah sebenarnya yang kita nak. Sebab government kita akan make sure bahawa at least kita dapat bantu mengurangkan beban kos sara hidup dan pada masa yang sama dia balik kepada spillover kepada mental health dan sebagainya. Kita dapat mengharmonikan lagi institusi keluarga. So spillover effect and multiplier effect yang sangat tremendous terhadap program. Ya, memang benar di sebalik harga barangan bukan saja di peringkat tempatan dan global yang tidak menentu ini, intervensi kerajaan seperti ini penting untuk memberi satu ruang pembelian langsung, jualan langsung dan juga mungkin penjimatan yang lebih signifikan kepada masyarakat. Sekali lagi Tuan, untuk sama-sama mengajak para penonton kita dan juga rakyat Malaysia untuk yang berada berhampiran datang ke Karnival Jualan Mega dan juga Agro Madani 2024 yang akan berlangsung di Kuala Selangor. Ya. Saya secara peribadi dan juga boleh mewakili pihak penganjur kepada program Madani Rakyat dan juga kepada jualan agro madani, jualan agro dan mega madani. Saya menjemput dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, rakyat jelata yang berhampiran Kuala Selangor atau tidak berhampiran pun sebenarnya nak bawa anak jalan cuti sekolah ni. Jom kita datang ke Kuala Selangor, ke Kompleks Sukan Kuala Selangor pada 23 sampai 25 Februari. Dan jangan lupa bawa troli. Itu penting. Jangan lupa bawa troli. Bawa shopping bag tu. Jangan lupa bawa. Ada had pembelian untuk satu isi rumah? Tak ada had pembelian. Tak ada had pembelian. Tak ada had pembelian. Kalau ayam tu boleh beli lebih 2-3 ekor?
Kita nampak kalau ada yang nak beli lebih pun, kalau ada lebih kita akan bagi, don't worry. Okey. Semuanya kita akan top up kan, supaya cukup dan terjamin. Itu tagline kita. Yang penting datang awal. Datang awal dan juga enjoy. Kan? Enjoykan suasana tu. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita semua dapat manfaat daripada program ni lah. Madani Rakyat akan berlangsung sehingga 25 Februari ini selama 3 hari, 23, 24 dan juga 25 Februari 2024. Dianjurkan juga oleh pihak kerajaan dan juga dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Kereta Jaminan Makanan. Terima kasih Tuan Taqiyuddin Zakaria, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan Kementerian Pertanian dan Kereta Jaminan Makanan. Terima kasih pihak kementerian kerana bersama dengan kami, dan juga jangan lupa hadir untuk jualan Agro dan Mega Madani 2024. Kita nak ke cerita Pagi Negeri Sembilan, kerana di cerita Pagi Negeri Sembilan ini menarik berkongsikan berkenaan kejohanan Sukan Negeri Sembilan 2024. Sahabat saya Nur Syikin Harun ada perkongsiannya. Silakan Syikin.